Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan masuk bab baru ya. Wow, bab baru di bawah sama juga di bawah aplikasi teknologi. Tapi untuk kali ini kita akan masuk subtopik 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. So untuk hari ini kita nak capai dua subtopik iaitu 2.3.1 iaitu mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektronik. Elemen sistem elektronik ada 4 iaitu sumber, medium, beban dan kawalan serta 2.3.2 iaitu menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik dari segi keselamatan, kedudukan peranti dalam litar serta sambungan litar. So kita akan tengoklah satu persatu. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya, adakah awak rasa elektrik ini memudahkan kehidupan seharian kita? Kalau tak ada elektrik ni, apa yang berlaku dalam kehidupan seharian awak? Adakah awak terasa terbeban? So dekat sini, elektrik ini adalah memenuhi keperluan dan kehendak manusia sebab dia ni memudahkan kerja kehidupan seharian kita zaman sekarang lah. Contohnya macam yang pertama ni kipas. Sekarang dah ada kipas elektrik. Kalau tak kita pakai kipas hati ni. Macam dulu basuh baju guna tangan je. Sekarang dah ada mesin basuh. Kemudian kita menggunakan elektrik untuk lampu. Kalau tak dulu pakai lilin je. Dan sekarang kita boleh masak roti atau buat roti guna oven atau guna toaster. Kalau dulu masak dalam unggun api ni. Dalam apa dipanggil ni? Loaf heater macam tu lah lebih kurang. So dekat sini kita nampak elektrik ni memudahkan kehidupan seharian kita sebab cikgu bercakap dengan awak ini pun menggunakan elektrik. Okay? Kita akan masuk yang pertama iaitu mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 61. So dekat sini yang pertama, apakah kepentingan elektrik ni? Penting ke elektrik ni? Ya, dia adalah sangat penting sebab aktiviti kehidupan manusia menjadi semakin mudah dan akan menjadi semakin berkualiti. So elektrik ni kita boleh tengok dari segi perkakasan lah. Boleh tengok contoh perkakasan elektrik yang ni semua ni cikgu rasa ada dekat rumah awak. Kita ada peti sejuk, kita ada washing machine, kita ada periuk nasi ni, ada iron dengan ada handphone. Nampak? Semua ini menggunakan elektrik. Tak ada elektrik, semua ni tak boleh pakai. Okay? Kemudian kita akan tengok elemen sistem elektrik. Okey, inilah yang kita nak capai hari ini iaitu elemen sistem elektrik ada 4 iaitu yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah medium, yang ketiga adalah beban dan yang keempat adalah kawalan. So dari segi sumber ni kita akan tengok contohnya macam mana. Awak nampak clue tak dekat sini? Kita guna tenaga apa ni? Okey, dari segi medium pula apa beza antara dua ni? Beban ni apa pula? So kita akan go through satu persatu. So kita akan tengok yang pertama iaitu sumber. Okey, sumber. Sumber ini adalah berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Dia ni sumber. Kalau tak ada dia ni, tak ada elektrik, tak ada kuasa. So dekat sini dalam segi sumber, kita ada dua jenis iaitu sumber yang boleh diperbaharui dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber yang boleh diperbaharui ini, dia sumber yang boleh kita guna semula. So, dia ni takkan habis. Bekalan tenaga dia tidak akan habis. Contoh dia adalah angin, air, matahari, ombak. So, dekat sini sumber yang boleh diperbaharui ini macam angin. Angin kita guna turbin kan, wind turbin ni. Dalam wind turbin ni ada satu turbin yang akan memutarkan arah angin, akan mengkonvertkan angin tadi menjadi elektrik. So dekat sini solar, tenaga solar daripada mana? Tenaga solar dapat daripada cahaya matahari. Kemudian yang kat sini ada empangan. Empangan ni boleh mengalirkan aliran arus elektrik dengan menggunakan ombak. Okey? Atau kemudian kita boleh tengok juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber yang tidak boleh diperbaharui ini dia opposite daripada yang tadi. Dia adalah sumber yang tidak boleh digunakan semula dan dia ni akan habis dan tidak dapat dikitar semula. So dia ni habis-habislah. Tak ada benda lain dah. Selalunya sumber yang tidak boleh diperbaharui ini kita boleh dapat dekat dalam tanah. So contoh dia adalah petroleum,
arang batu, gas, tenaga nuklear. Ini adalah contoh arang batu. Ini adalah contoh tenaga nuklear lah. Ini adalah nuclear power plant. So, ini adalah contoh untuk petroleum. Okay. So, kalau sumber, ingat sumber ada dua jenis iaitu boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Kemudian kita akan tengok medium. Medium ini adalah pengantara antara sumber dan beban. Dia antara sumber yang tadi itulah. Sumber tadi tu dan juga beban. Fungsi dia adalah untuk mengalirkan arus elektrik. Kalau benda ni tak ada arus elektrik. So dekat sini sumber dalam segi medium ada dua iaitu medium berwayar dan juga medium tanpa wayar. Apa beza dia? Okey, medium berwayar ni adalah satu contoh medium yang yang boleh mengalirkan arus elektrik menggunakan suis lah. Contohnya macam kipas ni. Kipas ni dengan kipas ni beza. Contoh kipas ni dia guna kabel. Nampak ada kabel kat belakang ni. Untuk hidupkan dia. Dan juga kita ada vacuum dekat sini. Vacuum cleaner ni ada kabel. Kita kena cocok suis. Dia adalah berwayar. Nampak wayar ni. Dia adalah berwayar. Medium yang berwayar. Kalau yang ni adalah portable fan, nampak dia tak perlukan wayar. Dia menggunakan bateri je. Dia boleh hidup sendiri. Okay. Kemudian ini juga adalah vacuum tanpa wayar ataupun cordless vacuum. Dia tak guna wayar. Dia gunakan handheld bateri yang kena charge lah. Itu adalah medium. Medium adalah perantara sumber dan beban untuk alirkan arus elektrik. Ada dua, berwayar dan juga tanpa wayar. Kemudian kita akan tengok yang ketiga iaitu beban. Okey, beban ini adalah yang mana dia merupakan satu alat elektrik yang akan disambungkan kepada litar. So dia ni yang akan menyebabkan litar tu berfungsi dan juga beroperasi. So beban ni dia akan hasilkan kesan. Kesan daripada mana? Kesan daripada sumber yang pertama tadi dan juga kesan daripada medium yang tadi. So dia ni akan keluarkan hasil dia. So contoh tadi kita sumber kita adalah contoh dekat kipas ni adalah bateri sumber dia. So dekat yang kedua dari segi medium kita gunakan medium dia tanpa wayar kan. So ending dia apa? Kipas akan berpusing. Itu adalah kesan dia. Beban adalah kesan. Kalau lampu pula, lampu dia ni bila kita on dia keluarkan cahaya. Bila keluarkan cahaya itu adalah kesan. So yang ketiga adalah mikrofon. Mikrofon bila kita letak guna kabel, kita dah on semua, dia mengeluarkan bunyi. So bila dia mengeluarkan bunyi itu adalah kesan. Ingat, beban adalah kesan. Dia akan hasilkan after effect tu. Okey? Kemudian yang ketiga adalah kawalan. Kawalan ialah pengawalan arus elektrik yang secara selamat dengan putus atau sambungkan litar. So kawalan ni ada dua jenis iaitu secara manual ataupun secara automatik. Okey, contoh kipas ni. Kipas ni dia akan berputar apabila kita tekan switch 1, 2, 3, 4 yang dekat bawah tu. Betul? Secara manual. Kalau tak tekan agak-agak kipas tu on sendiri ke? Tak. Dia adalah kawalan secara manual. Sama juga macam dengan iron ni. Iron ni kalau kita tak pusing-pusingkan dia ikut kepada kadar kepanasan yang kita nak, agak-agak panas tak? Tak panas kan? So sebab tu kita akan putarkan dia secara manual. So antara tekan ataupun putar ni dia yang akan ubah suhu ataupun putaran yang kita nak secara manual. Kalau dari segi automatik pula, automatik ni contohnya macam water heater. Water heater ni bila air dah masak, dia off sendiri. Tak macam cerik. Kalau macam cerik, kita masak atas api, dia dah bunyi iiit. Tak sampailah tak ada siapa yang pergi dekat dia tu, dia akan bunyi iiit. Macam tu kan. Kena kita yang kena datang, kena tutup. Itu adalah manual. So kalau water heater, dia dah masak, dia akan off sendiri. Sama juga yang diberikan contoh dekat dalam buku teks awak, yang ni muka surat 63 adalah kawalan suis. Suis ni suis dekat rumah kita lah. Contohnya kalau kita menggunakan elektrik yang terlampau banyak untuk satu rumah, kita punya kabel soket ni akan dia automatik dia akan tolak.
So satu rumah akan blackout. So dia automatic. Sama juga dengan macam periuk nasi. Periuk nasi ni kalau nasi dah masak, dia akan tertutup sendiri daripada cook turun sendiri kepada warm secara automatic. Okey, itu adalah kawalan. Ada dua iaitu manual dengan automatic. Okey. Sekarang kita akan tengok satu lagi, tapi ini bukan di bawah elemen. Ini adalah jenis-jenis arus. So, arus elektrik ni ada dua jenis iaitu arus ulang alik dan juga arus terus. Arus ulang alik ni dia adalah arus yang mengalir ke dalam rumah kita. Contohnya lah, dia hanya untuk benda-benda yang berkuasa tinggi. So, apa maksud arus ulang alik ni? Okey, arus ulang alik ni adalah satu sistem penjanaan dan pengagihan elektrik yang mana dia dari sistem jana kuasa ke rumah. Mana sistem jana kuasa? Ni tiang elektrik kat depan rumah awak ni, dia akan pasang kabel masuk dekat rumah awak. Dia akan mengalirkan arus. Kalau tiang elektrik ni tombang, putus, rumah awak bukan takat rumah awak je. Satu kawasan perumahan itu tak akan ada elektrik. So dekat sini dari segi pengaliran arus dia akan berbolak-balik lah dia secara ulang alik. So dekat sini kita ada voltan. Yang mana voltan dia ni kita boleh berubahkan dia. Sebab dalam voltan ada satu komponen yang dipanggil sebagai transformer. Transformer ni dia akan menaik dan menurunkan voltan mengikut kepada kesesuaian arus sesuatu kawasan perumahan tu lah. Contohnya macam rumah, arus elektrik dekat rumah adalah sedikit compare dengan arus elektrik dekat kawasan kilang. So transformer ni lah peranan dia untuk naik dan turunkan sesuatu voltan supaya dekat rumah awak ni tak overload. Okay. Contoh-contoh yang lain yang menggunakan arus ulang alik adalah seperti mesin basuh, kipas, vacuum, apa lagi? Itu je lah setakat ni. Okay. Kemudian kita ada juga arus. Yang kedua adalah arus terus. Arus terus ni one shot. One shot lah orang panggil. Dia adalah satu sistem dengan satu kutub voltan ataupun arus. Arus terus ni macam mana? Ini adalah contoh lita yang mana kita dapat arus daripada bateri. Bateri ni yang akan mengalirkan arus hingga kepada suis, kepada lampu. Kalau suis tu tutup, lampu akan bernyala. So dia ni adalah secara satu hala. Pengaliran arus ni adalah secara satu hala. So sumber-sumber untuk arus terus ni adalah daripada bateri, sel solar, dinamo jenis komutator yang mana voltan dia tidak boleh berubah. Okey, dia tak boleh berubah. Kalau bateri itu adalah bateri AV biasa, kita mungkin dalam 12 volt, 12 volt je lah. Dia tak boleh berubah-ubah. So kat sini contoh yang kita gunakan adalah contoh mesin pencukur, kereta kawalan jauh, lampu sulur yang gunakan bateri macam torchlight, apa lagi, jam. Okey, itu semua adalah arus terus di satu hala sahaja. Okey. So kita akan uji minda sikit. Kita tengok kat situ. Yang pertama, nyatakan 4 jenis elemen berdasarkan gambar di bawah. Awak rasa yang ni gambar apa? Bateri ni. Antara 4 elemen tadi. Ya, dia adalah sumber yang memberikan kuasa untuk alirkan arus elektrik. Kemudian kita ada ni, switch. Kita boleh on, kita boleh off. Kita ada switch on off. Kalau kita boleh on off, itu adalah elemen kawalan. Okey, kemudian kita ada wayar. Tanpa wayar ni arus elektrik tak boleh lalulah. Contoh macam awak nak charge phone, tak ada kabel. Kalau itu adalah medium. Okey, kemudian ni adalah mentol. Mentol ni adalah hasil dia. Contohnya awak charge phone ke phone awak. Kabel tu ke phone awak. Phone awak akan ting menunjukkan charger handphone tu hidup. So itu adalah ending dia adalah beban. Okey, beban. So yang kedua kenal pasti elemen pada gadget elektrik yang berikut. So dekat sini ada lampu. Lampu bila kita pasang plug ni, lampu akan bernyala. Bila lampu bernyala itu adalah beban. So yang ni adalah apa dia yang tertali ni? Dia adalah medium. Medium berwayar. Okey. Yang ketiga, kita nyatakan jenis arus berdasarkan gambar di bawah. Adakah ini arus terus atau arus ulang alik? Yang nombor 1 ini adalah arus terus. Ya, arus terus. Kalau ada plug dekat rumah kita ni adalah arus ulang alik. Okey?
So, kita akan masuk 2.3.2 pula, iaitu menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik daripada 3 aspek. Dalam reka bentuk litar elektrik, kita kena kenal pasti 3 aspek yang penting ni lah. Dari segi yang pertama iaitu keselamatan, aspek keselamatan. Yang kedua dari segi aspek kedudukan peranti dalam litar, dengan yang ketiga adalah sambungan litar. Okey, dari segi keselamatan pula kita tengok Dari segi keselamatan, contohnya ciri-ciri keselamatan dekat periuk nasi ni adalah sama dengan ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada kettle ni. So dekat sini, dekat periuk nasi ni, awak perasan tak dekat bawah periuk nasi awak tu, dia ada macam kabel-kabel. Awak tak nampak. Sebab apa awak tak nampak? Sebab dekat situ dia nak menunjukkan ciri-ciri keselamatan yang ada. Kalau periuk nasi kita tu terburai, lepas tu awak beli. Kemudian adik awak tarik-tarik. So dekat situ dah tak ada ciri-ciri keselamatan. So dekat sini bila kita beli sesuatu alatan elektrik, kita kena ada ciri-ciri keselamatan daripada yang pertama, semua kabel-kabel ni kena berada di tempat yang tersembunyi. Yang mana yang kedua tidak dapat dicapai oleh tangan. Yang ketiga dia tidak terdedah. Kalau dia terdedah, dia boleh menyebabkan litar pintas dan sebagainya. Yang keempat, dia nak melindungi pengguna daripada renjatan elektrik. Contohnya lah dah masak nasi ni, tangan basah-basah kan. Terkena pula kabel ni. So, bila terkena kabel tu, jadi kena renjatan elektrik. So, sama juga dekat kettle, dekat bahagian bawah ni adalah dia punya ciri-ciri keselamatan. Wire-wire tu disimpan dekat dalam tu. So, keselamatan, kita tak kena tahulah ciri-ciri keselamatan yang kena ada dalam peralatan elektrik. Okey. Yang kedua adalah dari segi kedudukan peranti dalam litar. Okey, ini adalah contoh dalam buku teks awak, iaitu muka surat 65 tentang periuk nasi. Okey, ini adalah periuk nasi. Dalam periuk nasi, kita ada contoh peranti yang penting, iaitu elemen pemanas, papan fleksibel rata, struktur rangka, sensor suhu dan juga sensor tekan. So gambar ni dia kadang-kadang dia keluar dalam exam, dia suruh awak nyatakan contoh peranti yang ada. So kena tahulah elemen pemanas. Elemen pemanas ni untuk kita masak nasi tu lah. Dia ada papan fleksibel, kita ada sensor suhu, kita ada sensor tekan untuk kita tekan on cook ataupun warm tu kan. Kita ada struktur rangka yang bahagian luar dan juga bahagian dalam. So dekat sini, kedudukan peranti ni dia diletakkan bersama dengan litar elektrik. So ni kedudukan peranti ni dia letak sekali dalam litar elektrik. Sebab apa? Sebab tujuan dia adalah untuk menjimatkan ruang. Tak payahlah periuk nasi tu ada tempat soket lain pula untuk kedudukan peranti. So macam dia menyebabkan kehidupan seharian kita tu rasa macam saya semak macam tu lah. So dekat situ dia jimat ruang lah, dia jimatkan ruang. Kemudian yang kedua, kita akan menekankan aspek keselamatan. Sebab bila duduk bersama-sama dengan litar elektrik, dia akan sembunyi dekat bahagian bawah ni. So ada aspek keselamatan. So yang seterusnya, susunan litar ni akan nampak lagi cantik, lagi menarik, lagi kemas lah. So membuat orang rasa selamat untuk guna. So bila jadinya reka bentuk ini, so dia sesuai lah untuk tujuan komersial, sesuai untuk dijual. Okay. Kemudian kita akan tengok dari segi sambungan litar. Sambungan litar boleh rujuk buku teks muka surat 66. Dekat dalam sambungan litar, kita ada, apa maksud sambungan litar ni dulu Okey, sambungan litar ni, litar yang mana disusun mengikut fungsi yang dikehendaki. Okey, dalam sambungan litar ni ada 6. Ada 6, iaitu yang pertama litar tertutup, yang kedua litar terbuka, yang ketiga litar pintas. Ini adalah litar tambahan, iaitu litar salah kekutupan, litar arus bocor dan juga litar bypass. Okey. So yang pertama adalah kita akan tengok litar tertutup dan litar terbuka ni bersama-sama dulu. Litar tertutup ni adalah yang mana satu kitaran lengkap aliran arus. Ini lengkap. So dekat sini, dekat suis ni, dia akan tertutup. Suis ni tutup menyebabkan mentol akan bernyala. Kau tengok, bila suis, tengok dekat GIF ni kau tengok bila suis tutup, lampu akan bernyala sebab arus yang berlaku lengkap.
Kalau litar terbuka pula, dia adalah satu kitaran yang tidak lengkap sebab aliran arus elektrik yang terputus. So dekat sini mentol tidak akan menyala apabila suis dibuka. Okey, kalau suis yang buka tutup ni, bila suis tutup arus menyala, bila suis buka arus tidak menyala. Kita tengok lagi sekali. Bila suis terbuka arus tidak menyala, bila suis tutup arus menyala. So ini adalah litar terbuka. Ini adalah litar tertutup. Litar terbuka, tengok suis ni terbuka. Kalau litar tertutup, suis ni tertutup. Okey? Kemudian kita akan tengok litar pintas pula. Okey, litar pintas ni dia berlaku apabila wayar positif itu bocor dan bersentuhan pula dengan wayar negatif yang bocor juga tanpa melalui beban. Dia macam putus begitu. So dia akan hasilkan percikan bunga api lah yang boleh menyebabkan kebakaran. So ini adalah contoh litar pintas. Nampak tak? Ini adalah arus yang berlaku bila kita arus untuk wayar positif negatif tu putus, dia boleh menyebabkan percikan bunga api terhasil. Awak tengok dekat gambar ni nampak. Litar tu terputus yang mana wayar positif, wayar negatif dia tu bersentuhan, dia menyebabkan litar tanpa beban dia menyebabkan percikan bunga api boleh menyebabkan kebakaran. Okey, kemudian kita tengok litar salah kekutupan. Okey, litar salah kekutupan ni dia terhasil apabila kita salah pasang kekutupan pada LED. Okey, dekat LED ni ada dua kaki iaitu kaki yang positif dan juga kaki yang negatif. Okey, kaki yang positif tu iaitu kaki kathod, dia salah pasang yang mana kaki kathod tu disambungkan pada punca yang positif. Kaki kathod adalah negatif, anode adalah positif. So dekat situ awak tengok kaki LED ni dia ada satu panjang, satu pendek. Awak tengok nampak. Bila kaki yang panjang ni dia sambungkan pada yang betul, bila yang betul, litar ni akan bernyala. Kalau kaki yang pendek ni diletak dekat positif, dia menyebabkan litar tidak menyala. So dekat sini salah kekutupan boleh berlaku dekat lampu LED lah sebab selalunya pelajar confuse kaki LED yang panjang dengan yang pendek. Ingat yang panjang itu adalah kaki kathod yang mana dia kena sambungkan pada litar pada punca yang negatif. Kaki kathod anode tu lah. Okey. Tengok dekat situ kaki yang panjang ni kena sambung dekat positif, kaki yang pendek dekat negatif. Sebab akhir bateri ni adalah positif. Nampak? Okey. Ini adalah litar salah kekutupan. Kemudian kita akan tengok litar arus bocor pula. Litar arus bocor ni dia berlaku apabila kebocoran arus pada wayar hidup dengan bahan logam perkakasan elektrik. So arus bocor ni dia memang dia dah setkan dekat dalam alat-alatan elektrik. Sebab apa? Sebab alat-alatan elektrik ni dia akan menyebabkan elemen pemanas ni dapat menghasilkan tenaga, dapat memanaskan air. Litar arus bocor ni memang dia dah ada lah siap-siap. Okey. Kemudian kita ada juga litar bypass. Okey, litar bypass ni kita selalu buat tanpa awak sedar. Litar bypass ni dia adalah berlaku apabila dua perkakasan elektrik yang berlainan pada satu fuse yang sama. So ini adalah risiko untuk berlakunya litar pintas. Selalunya penyambungan dua perkakasan elektrik ni adalah untuk perkakasan elektrik yang besar-besar lah. Contohnya macam bila kita combinekan plug peti sejuk ni dengan plug aircon, dia boleh menyebabkan litar pintas. Nampak ada percikan-percikan api ni boleh menyebabkan litar pintas sebab arus dekat peti sejuk dengan arus dekat aircon dia adalah besar. Kak cikgu kalau letak kalau letak charge kipas dengan handphone tak ada masalah sebab dia adalah perkakasan elektrik yang mempunyai voltan yang rendah. Tetapi kalau kita selalu sangat guna extension wire yang banyak-banyak tu kan tanpa kita sedar kita letak banyak sangat soket, dia pun boleh menjadi risiko litar pintas. Okey. Sebab itu bila menggunakan perkakasan elektrik contohnya macam combinekan washing machine dengan peti sejuk ke tak boleh lah. Dia boleh menyebabkan litar bypass berlaku dan risiko menjadi litar pintas. Okey. Yang pertama
Nyatakan 3 aspek dalam reka bentuk litar elektrik berdasarkan gambar yang di bawah. So, awak nampak gambar orang ni dia tengah cocok kabel dekat soket ni. So, dia adalah dari segi aspek keselamatan. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu komponen elektrik, iaitu switch tekan tutup. So, ini adalah kedudukan peranti dalam litar. Kemudian kita ada ini litar. Ini adalah aspek apa? Aspek sambungan litar. Okey. So sekarang kita akan kenal pasti jenis litar pada gambar. Clue dia kita dah nampak dekat sini, nampak dah pasang extension wire pada satu plug dekat kiri kanan pula tu. So dia ni adalah litar bypass. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua, nampak dia adalah satu wire positif, satu wire negatif. Dia ada litar pun dekat sini, dia ada sambungan percikan dekat sini. So dia adalah litar pintas antara positif dan negatif. Kemudian yang ketiga kita tengok, ni adalah satu sistem circuit yang lengkap. Tapi tengok dekat switch. Ni switch switch dia adalah terbuka. Bila switch terbuka, dia adalah litar terbuka. Okay. So, sebagai rumusan, hari ni kita dah belajar dua subtopik iaitu 2.3.1 mengenal pasti dan menjelaskan sistem elektrik. Kita tahu elemen sistem elektrik sekarang dah ada 4, iaitu sumber, medium, beban dan juga kawalan. Serta kita tahu arus ada 2, iaitu arus ulang alik dan juga arus terus. So yang ketiga, yang seterusnya kita dapat kenal pasti 3 aspek penting dalam peralatan elektrik, iaitu dari segi aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Okay. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!